بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية والثالثة. ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. Kita baca sekali ini, kita ulangi balik. Kita sedang belajar mengenai dengan raf'ul yadain. Dan nama sebuah itu bila yang tahu ini bahawa raf'ul yadain ataupun akak tangan dua belah waktu nak rokok, waktu nak sujud, adalah satu masalah yang dibincang begitu sekali lama di negeri-negeri luar, di universiti maknanya. Kerana hadis ini ada kedua belah. Ada ulama yang mengatakan sunat akak tangan waktu kita nak rokok, dan sunat pula akak tangan waktu kita pergi bangun iktidal. Dan ada pula hadis yang mengatakan ayat apa ni yang menunjukkan tidak sunat akak tangan. Dan mazhab kita Syafi'i yang kita duk pakai sebelah sini mengatakan sunat akak tangan. Dan kita orang Melayu boleh katakan umumnya akak tangan belakang lah. Cuma yang sebut itu akak tangan cara kita orang Melayu ni tidak serupa dengan akak tangan secara kok sungguh. Kita orang Melayu ni akak tangan buat pandai-pandai. Ada setengah akak semati dan ada setengahnya bergerak tangan kuat kain. Macam setengah tu tadah nak peluk macam kuning, macam fashion. Sebenarnya akak tangan waktu kita nak rokok serupa juga akak tangan waktu kita di kabang iktidal. Betul-betul serupa dengan akak tangan waktu kita nak akak takbir mula-mula masuk sembahyang. Iaitu caranya sebagaimana disebut minggu lepas. Tapak tangan kita ni kita akak sekera sudahlah, tak suruh gagal-gagal lah. Sekera sama betul dengan kepala bahu. Hujung jari kita ni sama betul dengan cuping telinga balik atas. Ibu jari ni dia sama betul dengan cuping telinga bawah ni. Kita akak betul sekera betul cukup lah. Baki lagi ujung jari ni, ya, ada setengah suruh gerokok, ada setengah suruh betul, kita letaklah di atas. Kemauan masing-masing lah itu. Kalau gerokok tu dia tujuan dia nak suruh garisan, kalau ada satu garisan kubik dia taruh jari ni manjang begini, tu kalau Kaabah. Begitu tu. Dan kalau dia mau berdiri tu dia kira ujung jari ni kalau kita panjang garisan dekat naik alas langit pada ketika cepat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu duduknya. Tapi yang pentingnya bila nak akak dia sungguh. Jangan akak bawa kebah gitu. Macam-macam fashion. Jangan ajar kita buat panas-panas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Kata dia, yang pertama itu, tidak boleh disebut itu. ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. Sunat akak kedua belah tangan waktu kita nak rokok dan juga waktu kita nak dikanggang daripada rokok, ya kita panggil iktidal. Bila kita nak rokok, sunat akak tangan dua belah, Allahu Akbar. Bila sudah rokok molek 3 kali kita baca subhana rabbiyal azim, sampai kita nak dikanggang bangun akak pula sekali Allah, sami Allahu liman hamidah. Waqad rawat 22 sahabiyan. Kata dia hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ni diriwayat oleh 20 lebih sahabat, 22 sahabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Orang ni semua ni beritahu bahawa Nabi memang angkat tangan. Kana yaf'aluhu, memang selama-lamanya angkat. Begitu juga Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Begitu juga Abdullah bin Umar, anak Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dikabang sembahyang dia akak kedua belah tangan hingga sampai tangan dua belah tu sama betul dengan bau, thumma yukabbiru kemudian takbir. Hal ini hak takbir mula-mula ni tak masuk ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dikabang nak sembahyang mula-mula start dia angkat tangan dulu, angkat tangan lepas tu bunyi Allahu Akbar. Artinya angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar. Itu dia takbiratul ihram. Kemudian fa iza arada an yarka'a, dia fa iza arada an yarka'a rafa'ahuma mithla dhalik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak rukuk, maka sebelum daripada dia rukuk dia angkat dulu tangan dua belah mithla dhalik, serupa dengan hak dia angkat mula-mula start nak sembahyang tadi. Tidak kata hak tu salat sungguhnya Allah Akbar, pahak lain apa ke kuliah mari itu. Tidak begitu.
Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadzalik. Dan bila dia angkat kepala dia daripada rokok pun tangan dua belah pun dia angkat seperti juga. Waktu nak dikabang rokok tu, kalau kita panggil iktidal tu, maka tangan dua belah Rasulullah angkat serupa dengan kalau dia angkat waktu nak angkat takbir mula-mula start sembahyang. Wa qala sami Allahu liman hamidah, sambil berkata sami Allahu liman hamidah wa rabbana wa lakal hamdu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal Baihaqi. Walil-Bukhari wala yaf'alu dhalika hina yasjudu. Dan Nabi tidak buat semacam tu waktu nak sujud. Waktu nak sujud Nabi tidak buat begitu. Waktu nak sujud nak sujud tak ada. Wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi. Begitu juga waktu Nabi dikabang daripada sujud pun Nabi tidak angkat tangan. Kalau kita dah buat dah ni dah. Kalau kita dah buat dah ni waktu nak rokok angkat, dikabang angkat. Bila siapa nak rokok, lebih lagi lepas ada rodo fili, itu bila nak rokok, tak ada angkat tangan, ikut saja. Begitu juga bila dikabang daripada rokok pun, tak ada angkat tangan. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. Imam Baihaqi sebut senantiasa begitulah keadaan semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah jumpa dengan Tuhan. Waktu sehingga sampai Rasulullah meninggal dunia, semayan beliau begitulah keadaan, iaitu akad tangan waktu akad takbir mula-mula sekali, waktu nak rokok dan waktu i'tidal lain tak ada. Bukti-bukti Rasulullah meninggal dunia begitulah keadaan. Faqala Ibn al-Madini hadha al-hadith 'indi hujjatun 'ala al-khalqi. Tuan kita ni sebut kata ya hadis ni bagi saya merupakan hujah untuk seluruh manusia. Kepada orang yang nak akad, kalau tak saya akad tanya, bila dia baca hadis ni, dia berasa dia mempunyai hujjah, dia mempunyai dalil kuat. Kepada orang yang tak mahu akad tanya, tolong baca hadis ni, kata dia, mudah-mudahan dia berhenti daripada tidak akad tanya. Dia campaign balik sebelah, kalau akad tanya lah. Artinya tuan kita ni tidak setuju kalau orang sembahyang tidak akad tanya. Orang yang tak akad tanya, dia ada cakap dia pula, dia kesing balik dia pula. Kullu man sami'ahu fa'alaihi an ya'mala bihi, kata dia. Tiap-tiap orang yang dengar hadis ni, kewajipan dia kena beramal seperti ni. Ni hak dia tuan kita. Tuan kita ni kata mana-mana orang yang baca hadis ni, kewajipan dia kena beramal sebagaimana yang disebut tadi lah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad tanya waktu nak sembahyang sekali, waktu nak rokok, waktu i'tidal, sebab kita dah buat dah ni lah. Li'annahu laysa fi isnadi syai'. Kata dia, kerana apa yang saya minta tuan-tuan semua beramal dengan hadis ni? Kerana dari segi ilmu hadis, bila kita kaji dari segi sanad, aliran, dapat panggil silsilah riwayat sampai pada kita ni, laisa fi isnadi syai'un, tidak ada sebarang cacat silap. Ada orang yang tegur balik rawi ke, kurang hafal ke, kurang warak ke, atau rawi ni putus daripada Nabi nak menyapa ke dia ni, ada lagi orang lain tengah mudallas ke, muqatak ke, tak ada, kata dia. Oleh kerana cacat celah mengikut pandangan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis yang tidak wujud dalam hadis ni, maka tak ada sebab kita tidak amal dengan hadis ni, kata dia. Itu dia tu. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثني الحسن أحدا. Kata dia, tuan kita ni sungguh benar tuan. Kata dia, Imam Bukhari tulis sebuah kitab khas mengenai dengan rafa'ul yadain, dan dia cerita dalam tunya melalui Al-Hasan Basri dan Humaid bin Hilal bahawa sahabat semua sekali buat masalah kat tangan ni. Walam yastatni Al-Hasan ahadan, dan Hasan Basri tidak menyebut seorang daripada sahabat yang tidak akan. Dan kalau di sekolah hamba sebut itu di dalam India ni 3 hari. Dia bahas hadis mengenai rafa'ul yadain ni 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak ada. Enggak lain dicakap. Orang ni hadis ni kata begini, hadis ni kata begini, orang ni kata begini. Akhir sekalinya maka Imam Hanafi tarjih hadis adam rafi'al yadain, tidak akad tanya. Imam Syafi'i tarjih hadis rafa'ul yadain. Itu kepada orang majid pondok mustahak lah kita ataupun buat penipal yang betul. Tapi walaupun kita ataupun walaupun tidak ingat gako, tapi boleh pasal pesing
orang panggil ngaji lebih surah tu. Sebab tu yang setuju baca kitab ni supaya kitab ni dia masuk sikit-sikit ilmu tambahan daripada ilmu yang biasa kita dengar ada. Yang setuju gitu. Jangan jadi kita ni tahu kapung tak kapung sungguh jam-jam yang duduk kapung tak ada progres ke abuk dari segi pengajian. Ya akhirat kalau dia tak ada kapung dan bandar ni tak ada. Semuanya hamba Tuhan belakang. Tanggungjawab. Faham dia tanggungjawab itu. Otak lepas sama besar belakang. Orang bandar pun segenggang. Otaknya orang kapung pun segenggang juga. Maka kerana apa orang bandar yang dekat dengan sekolah tu dia boleh reti banyak. Kita kapung ni tidak boleh reti banyak. Kerana apa sedangkan kebolehan belajar sama-sama ada. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال لأصلينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة فهو مذهب غير قوي. Sekarang bila dia kata mazhab yang mengatakan sunat akadnya, dia kena wayak pula mazhab yang mengatakan tidak sunat. Dia kata dia begitu Tuhan bila dia wayak orang mukmin gini dia wayak pula kerana orang kafir itu gini. Dia wayak syurganya belah ni dia wayak pula ngelakunya belah ni. Wa ruddudha tatabayyun asya. Seperti kita tak wayak pah ni gini kena wayak pula gini barulah jelas molek. Dipasal dia tak boleh malu orang wayak kedua belah. Wayak melekat saja tak wayak syaitan. Dia tak jadi sebab tu Sina Umar kata Islam ni kata masa keluar akan jadi penuh kerana ramai orang Islam tidak reti jahiliyah. Orang Islam dia tidak reti jahiliyah. Kadang-kadang dia buat jahiliyah di wujud dia tapi dia suka Islam. Kenapa? Kerana dia tahu Islam dia. Jahiliyah dia tak reti. Oleh yang menikah, kewajipan kita kena mengaji dua. Islam yang belah mana, kalau tidak Islam yang belah mana. Kalau tidak Islam, dia panggil jahiliyah. Nak panggil kebangsaan, kalau nak panggil sekular, kalau nak panggil pragmatik, atau tapi jahiliyah jatuh. Jadi bila kita reti dua, ni Islam. Kalau ni tidak Islam, namanya benar-benar, barulah bila kita terkata sesuatu, kita sedar bahawa aku terbuat benda yang tidak Islam, kerana ni aku tahu ni jahiliyah. Aku terkata satu kata ayat bukan jenis Islam, kerana perkataan ini jahiliyah. Barulah jelas boleh tuduhkan. Itulah. Di mana-mana pun bila innal ladina amanu adalah innal ladina kafaru. Bila sebut orang mukmin kafir terlalu kafir. Bila sebut syurga dia inna dunia aku. Barulah jelas wa biddiha tatabayyanul asya'u. Dengan sebab ada lawanlah maka setekal seperti jelas pada. Sekarang dia buat cerita Imam Syafi'i yang gini-gini. Dia kena wayak pula. Hanafi yang gini-gini bukan maksud nak bandar tapi maksudnya nak perjelas keadaan itu supaya mana apa nak panggil bersuluh. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند الذكر. Kata dia ada pun pendapat yang diterima oleh ulama Hanafi, iaitu bahawa kat sana ni tidak syarat kecuali waktu akad takbir saja berdasar pada hadis Abdullah bin Mas'ud, iaitu Abdullah Mas'ud kata satu hari la usalliyanna lakum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua saya akan semaya depan tuan-tuan betul-betul semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla lalu dia pun semaya falam yarfa' yadayhi illa marrah wahidah, maka dia pun tidak akad hanya dia kedua belah kata wali sekali tak ada lalu iaitu waktu mula-mula akad takbir. Kata dia fahuwa mazhabun ghairu qawi. Tuan kita ni kata ni mazhab tidak bagus. Mazhab tidak kuat kata dia. Kata dia ni. Kenapa tidak kuat? Lianna hadha qatta'ana fihi kathirun min a'immatil hadis. Kerana hadis ni kata dia telah dita'ah. Ta'ana sama ni tikai. Sama mana ta'ah ni tikai. Kita panggil ni kritik lah. Kata dia banyak alim ulama hadis kritik. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya dia satu hari dia tunjuk contoh semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa dia tunjuk contoh semaya Rasulullah tu, dia hanya akad tanya waktu mula-mula sekali dah ada. Waktu nak rokok dia tidak akad, waktu di kabang dia kata rokok pun dia tidak akad. Hadis ni kata dia banyak ulama-ulama hadis kritik. Qala Ibn Hibban, "Hadha ahsanu khabar." وروى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه. Kata dia penduduk Kufah. Kufah ni sebuah bandar.
Dan bandar Kufah nila ni maknanya tidak begitu popular sangat sebagaimana zaman dulu. Letak dia di negeri Iraq. Dia dekatkan dengan Basrah. Basrah duk perang Iran dengan Iraq itu. Ada sebuah tempat namanya Kufah. Jadi satu masa dulu Kufah ni merupakan ibu negeri. Yang di sana terdapat alim ulama ramai. Alim ulama ramai baik, alim ulama fiqh baik, alim ulama nahwu. Orang Madinah pun dari silah Al-Kufiyun, Al-Basriyun, Ahlul Kufah, Al-Basriyun ni merupakan tempat pusat pengajian. Kalau dia panggil universiti besar lah. Di Kufah baik, di Basrah baik, di Amir itu baik dari segi ilmu bahasa, nahwu, baik pun dari segi ilmu hadis, baik dari segi ilmu agama lah panggil, di Amir itu. Jadi kata dia, alim ulama Kufah, buaya hadis bahawa Rasulullah SAW tidak akan tanya waktu rokok dan waktu dikarang daripada rokok. Wa fil haqiqati ad'afu syai'in yu'awwalu alayhi. Katanya Ibn Hibban, kata dia pada sebenarnya hadis macam ni hadis yang betul muh, ia tak boleh kita nak tetap gantung, tak boleh. Lianna lahu ilalan tudkhuluh. Kerana kata dia hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak akan tangan kata wali sekali mula-mula je. Banyak cacat celah yang memusnahkan hadis itu sendiri. وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي فلا يعارض الاحاديث الصحيحه التي بلغت حد الشهرة. Kalau perlulah kita kata hadis sahih lah sebagai Imam Tirmizi sebut, maka dia tak boleh bercanggah, tidak boleh kita buat canggah dengan hadis-hadis lain yang sahih. Ia telah sampai peringkat syuhrah, peringkat kecu amal kata dia. وجوز صاحب التوقيع أن يكون من مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. Naik tangga lagi kata dia selain daripada hadis Ibn Mas'ud sebanyak cacat celahnya, kata dia ada pula apa ni pengajian yang bagi kita tangkih. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni terlupa katanya. Contohnya sebagaimana banyak benda lain dia terlupa. Abdullah bin Mas'ud kata dia satu orang terlupa. Oleh yang demikian boleh jadi dia terlupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad tanya waktu nak rokok, waktu nak sujud. Apa dalil, apa contoh Abdullah bin Mas'ud ni Allah lupa? Kata dia, "Qala Zaid fi nafs ar-rayah, naqlan an sahib at-taqih, laysa fi nisyan bin Mas'ud lidhalika ma yustaghrabu." Kata dia kalau tuan-tuan kata bahawa Abdullah bin Mas'ud ni lupa bahawa Rasulullah ni akad tanya baik waktu nak sujud, waktu nak rokok, waktu dikabani, maka kalau kita kata Abdullah Mas'ud ni lupa tidak pelik sikit abu. Kenapa? Faqad nasiya Ibn Mas'ud min al-Qur'an ma lam yakhtalif fihi al-muslimuna ba'du wa huma al-mu'awwalatan. Kata dia Abdullah bin Mas'ud terlupa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini ikut ceritanya dalam pembacaan dalam qiraat lah kita panggil. Qiraat Abdullah bin Mas'ud. Quran yang dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud tak masuk qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sedangkan qurra lain, alim ulama lain semua sekali mengatakan qul a'udzu birabbil falaq ni qul a'udzu birabbin nas juga Quran. Tapi riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada. Kenapa dia terlupa? Jadi kalau orang ini dia terlupa, maka kalau kita kata akad tanya dia terlupa juga, tidak pelik. Kata dia kalau besar lagi dia terlupa. Wa nasiya mattafaqal ulama'u ala nafsihi ka tatbiq. Wa nasiya kaifa qiyamul itsnain khalf al-imam. Dan begitu juga Abdullah Mas'ud lupa bagaimana caranya kalau makmum dua orang nak turut tu imam. Kalau kita tu imam saja, apa nama ni, kalau kita tu imam, tu makmumnya dua orang. Kalau kita duduk makan dah ni, tu imam, apa namanya, tu imam kena duduk tengah, makmum di kanan kena kapit. Tak jadi kan? Di kanan, tu imam duduk tengah. Abdullah Mas'ud lupa, tak nak wayak ni. Jadi dua. Apa kata tu? ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها. Begitu juga Abdullah Mas'ud lupa sekali juga, iaitu orang lain semua ittifaq belaka bahawa dia bahawa Nabi semaya subuh hari raya Gerban di waktunya. Dari hal ini lupa juga subuh hari raya Gerban Nabi semaya ketika mana. Abdullah Mas'ud lupa nak wayat ketika mana, dia lupa. Wa nasiya kaifiyat jam'un Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, dan dia juga lupa bagaimana kaifiyatnya Nabi semaya jamu di pada apa.
Jamuk ko apa namanya jamuk rohu dengan asal ko lagu mana ko murid semayan wana ko ni itu Allah masuk tak lewat ko kan lupa. Banyak dia senaya. Wa nafiya ma lam yahtalif ulama fihi min wad' ilm al-faqh was-sa'd Allah bi sujud. Dan Allah masuk juga lupa benda yang paling tak lupa saya habuk, iaitu masalah bila seorang itu sujud maka siku dengan labu lengan ni kena detekkan apa kena berdiri. Tu pun dia lupa juga kata dia. Wa nasiya kaifa yaqra'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqa az-zakara wal unsa. Dan Nabi dan Allah masuk juga lupa bagaimana cara Nabi baca wa ma khalaqa az-zakara wal unsa wa ma khalaqa al-unsa wal zakar. Tu pun dia lupa juga. Mengikut tabligh para hadis semua nak wayaknya alim ulama kita begitu sekali cermat. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman orang tidak pandai baca, orang tidak pandai menulis. Sikit dia boleh baca, orang boleh menulis. Tapi dia punya penyiasatan kaji siasat alim ulama Jamiawi itu sekali kemas. Hingga siapa benda apa Nabi buat, benda apa Nabi kata, orang rekod semua, orang hafal semua. Sekiranya hingga siapanya kalau ada seorang yang pelak sikit, dia kata ingat habis. Dia tu lupa. Sebab begitu bercaknanya orang Jamiawi itu. ولد وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين. ولد kata dia bila tuan-tuan semua tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud ini lupa begitu banyak dalam masalah semaya, maka tidak nak kata dia kalau dia lupa juga masalah rafa'ul yadain, dia lupa masalah Nabi angkat tangan ni, tidak ketika takbir mula-mula saja dak bukan waktu bila rakaat puakat juga, waktu di kabang rakaat puakat juga. Ia tidak layak tu dia lupa. Dalil banyak benda lain dia lupa. Itu dia kata dah. Tapi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih tak adalah kalau bunyi hadis Abdullah bin Mas'ud maka dia takdim hadis dia berbanding dengan hadis-hadis orang lain. Satu dia dulu. Bunyi Abdullah bin Mas'ud Imam Abu Hanifah kimu dalil dia tolak hadis lain. Jadi orang yang tidak setuju dengan dia ni dia buatlah masalah gitu gini. Tak apa lagi. Ar-rabi'atu 'inda al-qiyam ila ar-rak'ati ats-tsalitsati. Habis cerita tu. Jadi sekarang ni kita reti dah. Kita sunat akad tangan dalam semaya ni 3 tempat. Biasa lagi ada tempat lagi. Tempat yang pertama waktu mula-mula nak semaya, iaitu kita panggil takbir ihram, sunat akad 12. Yang keduanya bila nak rakaat, akad juga 12. Yang ketiga bila dikabang daripada rakaat sami Allah tu pun akad juga 12. Tak, hasil lagi. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Ini ayat keempat. Tu yang kita ni nak setuju juga ayat keempat tu. Walaupun kalau kita tengok lagi kita tak pun tak berapa timbul ni. Tak berapa timbul sangat. Iaitu bila kita sudah kaya awal. Semayang waris, semayang isya, semayang zuhur, asar, apa semua sekali. Bila sudah kaya awal dah bangun, Allah Akbar bangun nak baca rakaat ayat 3, sunat pula akad tangan 12. Ini yang kata dia jadi umumnya kita lain tak sebut ni. Tapi kita ni sebut juga ni. Tak apa. Kata dia daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bila bangun daripada 2 rakaat. Artinya bila bangun rakaat ayat 3. Semaya rakaat ayat pertama, rakaat ayat kedua, lepas ada ayat pertama tu jika bangun nak sambung tahun semula, rafa'a yadayhi. Akad juga dia kedua belah tangan. Dia siapa dia? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar akad pula. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah bin Umar kata bahawa perbuatan aku ni terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'an maksudnya hadisnya dia bertolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud an-Nasa'i. وعن علي في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر. Apa maksudnya Ali sendiri menyebut semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Ali kata Nabi bila dia semaya ialah idza qama min as-sajdatayn rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi. Bila Nabi bangun daripada 2 kali sujud. Maksud 2 kali sujud ni bukan sujud kita duduk kakak ni tak. Sujud 2 kali sujud mana 2 rakaat. Bila Nabi semaya 2 rakaat dah selesai molek dan nak sambung dekat ayat 3 rafa'a yadayhi. Nabi angkat 2 belah tangan wa kabbar dan dia angkat takbir pula.
Rawah Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmizi wa sahah. Kerana apa nama ni semayang. Kerana semayang ni sila dia 2. Lepas pada tu tambah lagi 2 jadi 4. Sebab tu ulama mengata bahawa kat ayat ketiga dekat ayat keempat ni ulangi daripada dekat ayat pertama ke ayat 2 dulu. Sebab itulah ada ulama yang mengatakan bahawa dekat ayat ketiga dekat ayat keempat tidak perlu baca jauh dah. Perlu apa tasbih-tasbih pada. Memang dalam kita kata yang besar-besar disebut bikin dalam tafsir Ibn Katsir pun disebut benda begitu. Jadi ini dengan sebab tu kerana ulangi maka akad takbir semula waktu ayat 3. Ada yang mengatakan lagu tu. kita Melayu ni pada akad yang ada tidak. Teruslah. Benda lagu ni benda sama sebut itu lah. Pengetahuan kita, maklumat kita. Bukan untuk balas, bukan untuk bagi-bagi tidak. Mata-mata untuk menambahkan maklumat kita. Ya kalau kita tidak tahu lagi, kita boleh tahu benda begitu. Sebab tu kalau kita pergi tempat ramai, di Mekah khususnya, yang berhitung di sana bermacam-macam aliran pemikiran, bermacam-macam aliran mazhab, kita dapat tengok macam-macam tension manusia sebenarnya. Ya setengahnya kena sungguh, yang mazhab tak. Dan setengah tu ni mazhab yang kelima, kita tahu mazhab dahil kan. Ada juga begitu. Musawatul mar'ati birrajuli fi hadhihi sunnah. Laki-laki serupa dengan perempuan dari sunat ni. Qala Syaukani, wa'lam anna hadhihi sunnah yashtariku fiha ar-rijal wan nisa, wa lam yarid ma yadullu 'ala al-farq bainahuma fiha. Imam Syaukani kata, tuan-tuan semua kena reti bahawa sunat macam ni serupa saja laki-laki dengan perempuan. Masalah akak tanya ni kata dia kalau orang lelaki akak tanya tepat-tepat maka orang perempuan pun lagu tu jugalah sunat juga akak tepat-tepat ni kata dia. Walam yarid ma yadullu 'ala al-farq bainahuma fiha, dan tidak wujud datang pada kita hadis ataupun asar yang menunjukkan bahawa ada beza di antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki misalnya tepat-tepat, perempuan akak kali je ada kata dia. Bukan serupa belaka. وكذلك لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار رفعه. Begitu juga tidak datang pada kita hadis atau riwayat yang menunjukkan ada beza di antara laki-laki dengan perempuan dari segi kadar akak. Kadar akak mana perempuan akak elah misalnya bobo-bobo hanya ya orang lelaki akak pakatah dak dari serupa je. Sebagaimana orang lelaki akak dak letak jari pakatah ni maka perempuan pun begitu jugalah. Wad'ul yamin 'ala shimal. Tanya, bila kita nak dakak, kita nak letak dua tangan kita. Yundad wad'u al-yadil yumna 'ala al-yusra fi as-salat. وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kata dia sunnah letak tangan kanan ke atas tangan kiri semasa sembahyang. Bila kita sembahyang dan kita dakak dia, ketika tu tangan kanan kena letak atas tangan kiri. Jangan tukar tangan kiri duduk atas, tangan kanan ke bawah, jangan. Kerana tangan kanan ni diguna untuk beliau. Maka orang beliau bahasa dia kena duduk atas. Tangan kiri Allah Ta'ala buat untuk jamu, untuk guna benda-benda hak malik benda cemaga apa. Maka bahasa dia lah hak hina duduk bawah. Kata dia ada 20 hadis melalui 18 sahabat dan 2 orang tabi'in semua sekali riwayat bahawa apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu bila di dekat dia letak tangan kanan atas pada tangan kiri. Dan kita dah buat lah ni pun alhamdulillah lah betul. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. Sahal bin Sa'd kata orang ramai diperintah bahawa tangan kanan kena letak di atas tangan kiri semasa sembahyang. Ala zira'i. Tangan kanan kena letak atas zira'. Zira' ni apa dia? Zira' ni zira'. Apa panggil ni? Inilah. Maknanya tepat kita nak bergantung tak. Jadi sama ada kita bergantung sendiri gitu atau letak situ. Kedua-duanya ada semua. Walaupun banyak riwayat yang menunjukkan bahawa tangan ni letak di sendi. Gitu. Tapi kalau letak akalnya gitu pun jangan gagah dia, jangan bawa dia. Ada benda. Qala Abu Hazim, la a'lamu illa annahu yanmi zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kata dia, Abu Hazim kata, masalah letak kanan dan tazirak ni, aku sekadar aku tahu juga bahawa benda ni memang sahabat Nabi SAW. Mana bukan alim-alim ulama biasa, alim ulama ni buat lagu ni kerana dia terima daripada Rasulullah SAW. Dalam kita kata pula, apa namanya dia sebut lagi tu cara pegang lagu mana. Cara kita nak pegang lagu mana. Setengah pegang gitu. Atau setengah pegang gitu. Jadi clicking kita pelaga dengan ibu jari tu ada. Atau setengah tak pelaga gitu. Apa namanya pelaga daripada jari tengah ni pelaga dengan ibu jari. Atau setengah tak gitu. Yang pentingnya semaya ni bukan upacara perbarisan askar dia. Perbarisan askar dan poli pada hari merdeka tu dia ada cara dia kok. Polis pegas mata tu kena cekok sini. Jaruk di antara tangan bawah, tangan atas, kena berapa meter apa semua sekali tu. Tak boleh sekali buat lagu lain. Semaya yang tidak begitu. Tidak perbarisan, tidak ini. Merupakan tazan benda khusyuk manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda gini, kalau benda ni benda yang mustahak sangat. Kalau benda mustahak, benda perlu. Mana cekok tangan lagu mana, kena cekok begitu, kena cekok begitu, kena cekok begitu, maka tentulah Nabi kita Muhammad SAW ajar saudara-saudara kepada sahabat. Kenapa? Kerana sahabat Nabi ini orang yang pertama semaya. Belum daripada Nabi SAW semaya, tak ada seorang abuk di dunia Arab yang semaya sebagaimana orang semaya ni. Jadi dengan keadaan Nabi tahu orang dia tak uti seorang abuk lagi semaya, tiba-tiba Nabi tidak ajar seorang-seorang menunjukkan bagian yang bebas. Siapa dia nak buat, nak cukup begitu pun tak apa, nak begitu tak apa. Sebab tu dalam kitab pun dia tidak sebut sunat, sebut apa, dia sebutnya afdal, begitu saja. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma'syar al-anbiya umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina wa wad'i aymanina ala shama'ilina fi shalah. Ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bahawa puak-puak kawan, inna puak-puak kami, dapat dia puak-puak kami, ma'syarul anbiya, gulungan nabi-nabi, kami diperintah bila buka puasa kena buka puasa cepat, dan bila sahur kena sahur lewat, dan kena letak tangan kanan atas tangan kiri waktu sembahyang. Satu hadis ni 3 hukum. Termasuklah masalah kepada cara lain. Kalau dia nak wayaknya, masalah letak tangan kanan tu kena letak atas tangan kiri. Tapi dengan sebab hadis ni panjang, maka dia wayak habis benda lain. Termasuklah masalah puasa. Jadi masalah puasa ni bila kita buka puasa, diminta buka puasa cepat. Cepat-cepat tu bukan berarti cepat dan masuk satu kali tu bukan dah, tidak gitu. Mana cepat tu bila matahari jatuh, waktu muarik masuk, bola awak loleh di loleh Maria, kena ayat tu, jadi jual kata kan. Dia akak awak, buka puasa raya, mana lah ada mereka nak makan. Tak penuh. Tak penuh. Dia nak tunjuk gapo, nak tunjuk dia ni orang panggil gapo, setia dengan gapo kah. Sebelum daripada kita jaga orang, kita kena jaga agama dulu. Dan agamanya ialah bila siapa tanya buka puasa, kena buka puasa. Dan buka puasa para admin semua. Bagi orang yang tidak handuk buat kerja, setuju kata juga apa. Tidak mesti buka puasa selalu habis dengan nasi bawa panggil buka puasa. Iftar maknanya batas puasa. Batas puasa dengan setengah air cukup lah. Kalau sangat dan mau jadi kata, ambil air gok setengah. Alhamdulillah tu. Buka puasa, berapa dia tak ada sunat dah. Itu jadi. Oh, setengah nasi dia buka puasa tu kata Allah. Tamas biji ataupun air setengah cukup. Bukalah puasa kita dapat pahala. Apa cuma kita dapat sunnah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah itu. وعن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. Begitu juga hadis lain menunjuk satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dalam masjid, satu orang dia tengah sembahyang. Nabi lalu dalam masjid, ada satu orang dia tengah sembahyang, sembahyang sunat agaknya. Betul lah Nabi tengok kawan tu dekat dia, tangan kiri pak atas. Tangan kanan pak bawah. Nabi kita bingok ambil tangan tu. Ambil tangan kanan, buat naiklah kata Nabi, tak tahu. Kalau cuba Nabi cagung dia. Tak ada apa-apa. Kita lalu beli lagi.
Kita lah ni beki orang semayang Sabtu misalnya rokok, Sabtu ke kita beki tunggu dia semayang. Ada apa? Enggak habis lagi buat. رواه أحمد وغيره قال النووي إسناده صحيح وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. Kata dia masalah ni tidak pernah siapa ketinggal kita bahawa timbul khilaf daripada Rasulullah SAW. Maknanya Nabi SAW tidak pernah sekali pun semayang dan bila dia datang dia tangan kiri tak kata tangan kanan pak bawah tak pernah berlaku. Menunjukkan bahawa masalah letak kanan ni kena jaga benar, iaitu tangan kanan biar pakai atas, tangan kiri pak bawah. Kita tengok anak-anak kita semayang, doktor semayang kenapa dia dekat kiri yang tertentu, tangan kiri pak atas, ambil kesok, ambil tukar tak bawah. Supaya juga sekali lagi masalah, sekali lagi dia sebut pada dia, sementara ingat, bila sujud, bila kita sujud tangan dua belah ni, tak teruan. Tangan dua belah. Setengah tu dekat kepala lutut ni. Setengah tu kakak, waktu ada pesing. Sebenarnya letak tangan ni betul-betul serupa dengan letak waktu kita akad kebir. Waktu kita akad kebir, tangan kita duduk mana, waktu sujud belah tu lah. Mana kalau kita nak tahu juga, kita duduk caca. Duduk caca, akad tangan waktu kebir. Maka kita seru sujud, dengan tangan kita duduk kat kejung gitu lah, bang. Jadi tangan kita waktu kita sujud tu betul-betul letak dia ni sama dengan waktu kita tak kat kebir. Jangan letak tetek dengan talus tu. Jangan kata letak jauh luar. Jangan ya anak talus dan cara dia sendiri. Berarti dia budak saya. Anak kita anak orang yang bersumpah lah. Bagi lapor tu bagi dia. وقال جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. Kata dia lam yazal Malik yaqbidu hatta laqiya Allah azza wa jalla. Senantiasa oleh Imam Malik dia cekok tangan dia hingga sampai mati. Dia cekok maknanya tidak kata letak saja dia bahkan dia pegang tangan. Allahu akbar. Apa ni dekat dia? Setengah letak saja kan. Jadi setengah tu pegang. Imam Malik dia pegang sama ada pegang gitu atau pegang gitu. Semacam ada pegang. Mawdu'an wad'in yadayhi. Habis masalah tangan kanan letak atas, tangan kiri bawah waktu dekat dia. Baik, letak mana dulu. Letak mana. Tak ada muka, tak pusat, ke bawah, ke sehingga sini kau. Kita baca macam ni. Qala Kamal ibn al-Humam, ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وكونه تحت السر. Ibn al-Humam kata tidak ada hadis yang sah. Tidak ada hadis yang sah yang mewajibkan kita ni amal tentang letak tangan tu, nak letak di bawah dada ke, nak letak bawah pusat. Tak tahu, tak ada hadis yang sah tadi. Maka Rasulullah ni semayang gitu. Makmum dia di punggung belakang. Jadi dia makmum dia di punggung belakang. Tak ada orang yang jenguk Nabi datang. Tak ada. Jadi boleh dalam lekian hak nisa. Kata dia tidak belah habis. Nabi kita bila takbir Allah dekat kiri tu tak ada ni ke. Kata waktu tak bawah pusat ni ke. Ataupun agak sikit pada pusat ke. Tak ada hadis yang sah. Wal ma'hud 'inda al-Hanafiyyah huwa qawlu tahta as-surr. Kata dia hak yang biasa disebut-sebut dan biasa yang diketahui di kalangan ulama Hanafi ialah letaknya di bawah pusat. Dan dia kakak tengok orang India semayang. Kalau dia semayang belakang, kita tengok dia. Allahu Akbar. Dia rakat. Tangan tak bawah pusat. Tangan tak bawah pusat. Imam kita Syafi'i, apa ni ulama Syafi'i, dia ambil atas pada pusat. Bila kita baca kitab yang besar lagi, dia kata Imam Hanafi kata kita semayang, kita menghadap Tuhan. Bila kita menghadap Tuhan, misalnya supaya kita menghadap Allah besar. Tangan kita duduk mana? Menghadap besar duduk. Tangan kita jetar, tak bawah. Semuanya dengan sebab ada riwayat mengatakan kita pegang, maka kita pegang. Pegang mana? Pegang bawah. Pegang bawah pusat. Jadi sebab tu orang dia semua pilih semayang, letak tangan bawah pusat. Bawah pada talas pusat mana. Gitu duduk. Tapi Imam kita Syafi'i, dia kata itu misalnya. Kita semayang ni misalnya menghadap Allah besar. Tapi bukan Allah besar sungguh. Bukan Tuhan.
Seorang besar ni ada sikit tangis. Tapi ni tidak besar tu Fokuslah pada besar. Jadi kena buat lagu lain. Saya tak. Itu benar akli berapa sebenarnya. Wa inda Syafi'iyah tahta sadri. Di kalangan ulama Syafi'i tahta sadri maknanya di bawah dada. Satu di bawah pusat, kalau ni bawah dada. Bila bawah dada maknanya ni kata-kata ni dada, bawah sikit. Saya dah panggil ulati ke berapa. Tak suruh tangkap ada mana ulati pasal itu. Ini mesti gitu. Benda keadaan gitu ya. Yang yang terganggu kerja semaya kita kerana kita nak jaga berapa panggil. Nak jaga atikah atau berapa macam itu. Wa an Ahmad qawlan kal mazhabain. Kata dia ulama Hanafi begitu. Ulama Syafi'inya begitu. Imam Ahmad sendiri kata dia ada dua qaul sebagaimana dua mazhab. Imam Ahmad kata sekali dia kata bawah pusat, sekali dia kata bawah dada. Dia nak tak boleh kerana tidak ada hadis yang sah mengenai dengan tepat letaknya daripada Rasulullah SAW. Wa tahqiqu al-musawatu bainahuma. Sebab kita akan kata balik sekali lagi ni kata dia. Antara bawah pusat dengan bawah dada. Bawah pusat menapa jangan, bawah dada menapa jangan, tengah-tengah saja dia. Atas pada pusat sikit maknanya. وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضع فوق السرة. Imam Tirmizi ni nama bagi satu kawasan sempadan letak dia sempadan dengan Afghanistan Afghanistan habis negeri Afghanistan masuk Tirmiz lalu. Masuk di bawah kawasan Rusia dan Tirmizi, Bukhari, Naisabur, Samarkand. Jamiah itu ni negeri alim tu urus saja ni. Tak lelah ni kita dah mengaji kitab ni kita hak dia kan. Kitab pokok dia kan. Orang Naisaburi, orang Samarkand, orang Bukhari, orang Tirmizi ni semua lelah ni duduk di bawah kerajaan Rusia belakang, kerajaan komunis belakang. Kalau tengok masjid lelah ni pun masjid dia ada lagi. Comel Tuhan punya tahu masjid. Masjid ni sebab atas rumah. Moga tak lelah ni kita sini baru kenal masjid lagi ni masjid kan. Masjid ni baru orang lain kenal 20 tahun ni. Negeri dia ni kenal masjid ni 700 tahun tu lagi. Buat masjid tak kata pucuk ni. Tapi ini jadi gapo bila alim ulama tak tahu politik. Bila alim ulama tak tahu politik tak tahu masjid, tahu semaya, tak tahu seluruh negeri belah mana orang nak buat lebih lah. Akhir kali dengan masjid, dengan sudu, dengan negeri, dengan kapulan habis oleh komunis. Ini pucuk orang tak tahu politik. Bila tu guru tak tahu politik dan politik ni ditanya orang lain, mengapa politik menguasai sebuah negeri. Tak tu guru, tak masjid, tak dapur pun. Masjid kena tutup. Kalau tutup pun dah baik lah. Kalau kena roboh, kalau kena buat sekolah, buat dapur semua kali, dia pun tutup masjid, buat sekolah, buat anak kuda masa dekat kecil. Ini pucuknya alim ulama tak madu ke politik akhir-akhir. Dia tak madu politik ni satu daripada sebabnya kerana perah kalau panggil. Mula-mula dia perah dulu. Perah alim-alimnya tu terhangin. Jangan dia tu, mereka dengan nama kerajaan Islam. Tapi dengan sebab, bila yang megah urusan kerajaan ni, naik diri daripada orang jahil, maka dia buat cara jahil. Bila dia buat cara jahil, dulu ni mula-mula lawan dulu. Lawan nasihat, lawan. Bila tak nak kata, salah cara aku. Mula-mula, malah cara dulu, malah cara main 20 tahun, berapa tahun, akhir sekalinya, pemerintah talak lain, guru talak lain, tak daripada malah cara. Bila lama-lama agak akhir sekali kan, bila balik dosa banyak dia buat oleh pemerintah, maka marilah balik Allah Ta'ala. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dia apa ni Tuhan kata? Apa namanya? Dulu pada wa yastabdil qauman ghairakum tu beri. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'an. Ada seorang pun lah. Tapi dulu yang tak boleh diajuk juga payah. Dulu pada surat Al-Ladina tu tadi nak ketiga dulu pada surat Al-Ladina ta'alim gitu kan. Maknanya
Kalau mu tak padu pada hukum aku tukar lain. Tukar lain, walau berusaha ada tak buat apa tahu dia. Tapi dia duduk. Ya, contoh dekat masa kita, negeri-negeri Islam, pengawal kitab Bukhari. Bukhari itu jatuh nombor 2 pada Quran. Jatuh di bawah kaji Arusya. Muslim jatuh di bawah kaji Arusya. Nasaburi. Samarkand. Apa ni, negeri-negeri yang banyak. Apa ni, mengajar hadis. Dan sebetulnya, terkedir Allah Ta'ala ni. Yang mengajar kita hadis. Yang mengajar kita tafsir Quran ni. Orang Arab, seorang adalah satu. Terkedir dia habis. Orang Arab sendiri, orang Arab orang Quraisy lah, orang Mekah sendiri itu tidak mengajar kita, tidak mengatakan. Umumnya dikajar oleh orang tidak Arab. Kedua Tuhan Islam ni jadi maknanya orang tidak Arab ni terima dia ni begitu sekali hormat untuk semuanya hingga sampai Bukhari pun dikajar oleh orang tidak Arab. Muslim dikajar oleh orang tidak Arab. Abu Daud dikajar oleh orang tidak Arab. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah semua orang tidak Arab berlaku. Dan semua itu boleh kata jatuh di bawah kajian ekonomi aku kerana masing-masing tidak madu ke politik, tidak madu ke ilmu, tidak madu kita, tidak madu ke apa. Ini menjadi masalah besar. Ya kita duduk guru, duduk keluar lebar, duduk ustaz nak madu ke politik ni. Kerana orang yang kata negeri ni kau dia jahil, dia buat masalah jahil. Takkanlah dia jahil nak buat, dia buat suku ilmu kita orang lain. Bila dia buat cara jahil, tak tak ada tak. Akhir kali jadi komunik, jadi sosial, jadi gapo, jadi nasionalis. Kalau dah nasionalis, tak jadi ni. Kita kata begini, dia kata begitu, dia kata begini, kata begitu, lepas kita takak kita. Akhir kali setengah dia takut, setengah dia perah. Bila perah, Allah dia tahajat. Tak bila dia jadi Afghanistan. Ujunglah juga ada atas dunia ni, orang Afghanistan. Ya, negeri dia dijangkit oleh komunik 8 tahun, 9 tahun baru ni. Nyelawan nak gobek, nak lesu, nak hulu sama, apa semua sekali. Akhir sekali kawan tak lari. Tak lari. Walaupun lari itu bukan lari kerana ya, tapi lari kerana politik. Orang Rusia tahu bahawa kalau aku duduk lama di Afghanistan, aku boleh lawan. Muka dia berdiri tak banyak mana, aku lawan. Tapi aku duduk bimbang, Afghanistan sebuah ni akan jadi madrasah harbiyah. Menjadi sekolah kuliah bagi umat Islam sedunia. Orang Palestin mari belajar Tuhan aku sini. Orang Arab mari belajar Tuhan sini. Orang Melayu mari belajar Tuhan sini. Akhir kali lama aku duduk, akhir kali berkembang. Kolam Tuhan hadir di sini. Saya duduk, dia aku ambil saya duduk, itu rugi bagi aku. Ini duduk hakikat sebenarnya. Aku dipaksa lagi. Oh, dia jaga panjang, dia mikir panjang. Tidak sebut mikir kita. Kita boleh belajar sedikit habis ya. Dia mikir panjang. Walaupun dia hidup 50 tahun, tapi dia nak anak cucu dia nak hidup. Nak hidup, nak belajar negeri-negeri Islam. Ucap semua kerana kita tak madu politik. Tak uci politik. Orang ceramah kita tak pergi. Takut orang tak boleh. Takut kota nama dekat subsidi. Fikir yang kita panik untuk sekali. Orang Arab kata, apa Nabi India kata, fikir yang tak lepas pada baju panas. Duk masalah baju panas. Lebih dah keluar. Ya, tak macam tu. Wa'adaduhum an yada'aha fawqa surrati. Dia setengah berpendapat bahawa tangan kena letak atas pada pusat. Wara'adaduhum an yada'aha tahta surrati. Dia setengah orang berpendapat bahawa tangan kita dekat di bawah pada pusat. Wa kullu dhalika waqi'un indahum. Semua itu berlaku di kalangan alim ulama. Orang letak bawah pusat pun ada kau ke atas pada pusat pun ada kau. Intah. ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. Jadi ada riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan dia atas dada Nabi. Ada juga. فعنه الأطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. Ada setengah sahabat namanya Hulu At-Ta'i. Kata dia, aku tengok sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan kanan atas pada tangan kiri. Lepas tu kedua-dua belah tu dia letak atas dada, fawqal mifsal, dia letak, dia jamu atas sendiri. Mana tangan kanan, duduk di atas pada tangan kiri, dia letak mana? Letak atas sendiri. Dia tidak sendiri lah. Sendiri, mifsal sendiri. Kemudian kawan kedua dia letak atas dada. Rawi Ahmad wa Hasan al-Tirmidzi. Wa Awa ibn Hudr, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Begitu juga ni pun. Nabi Ismail tangan kanan dia letak atas tangan kiri dan kedua-duanya dia letak atas dada. Kita juga Rasulullah SAW sahah wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bil lafz. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra wa ar-rusl was-sa'i. Tambah lagi kata dia,
Ada pula Nabi-nya letak tangan kanan di atas belakang kapuk tangan kiri. Kapuk ni kapuk tapak tangan. Belakang tapak tangan sini. Jadi ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi pegang tapak tangan. Dekat dengan warusri. Rusri ini fa'azmu menjadi ibham maku'un wa ma yari likum. Warusru ma wasat. Rusri ini tengah ni. Dia arak ni. Seni seputu ni. Tulah betul dengan ibu jari, fa'azmu jadi ibham maku'un. Tulah betul dengan ibu jari, nama dia ku'. Fa'azmu ibham maku'un. Wa ma yari likum sana rusu. Waktu seni betul dengan keliping, dia panggil rusu. Wal-ku'un ma'afun. Wal-kursu amalah. Tengah ni kursu. Kursu, terus 3 nama atas seni sekutu. Kita ni sendiri lah. Sendiri. Bahasa kita Melayu, miskin. Bahasa Arab, kaya. Kaya banyak bahasa dia. Zaman 2000 tahun itu lagi. Adalah kalau Allah Ta'ala pilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa Quran. Kerana memang bahasa dia kaya sungguh. Pada orang ngaji ilmu kedokteran, memanglah sangat-sangat mustahak. Bahasa ni kena banyak. Tapi orang ni serupa nama belakang orang gelas tangan, orang pergelangan tangan belakang ni tak mana boleh jadi. Dia kena berbunuh nama sosok. Arab dia berbunuh nama dah. Belum daripada kedokteran yang wujud di muka dunia, dia berbunuh nama dah. Orang ni. Al-annahu wada'a yadahu al-yumna ala dhahri al-yusra wa rusriha wa sa'idiha. Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak tangan kanan ke atas belakang bagi tangan kiri, belakang kita tahu kan? Belakang kurung tangan kiri, capu dengan rusu maknanya apa nama ni? Pegelang yang sebelah bawah ni. Wa asman jadi bahan Al-Quran yang khusus wa rusu ma wasat khatmu, wa rusu ma wasat khatmu. Jadi Nabi kita letak apa tangan di tengah-tengah seni sebelahnya tangan kiri. Wasa'iyya, capu dengan sa'i, lagunya. Maknanya, gitu duduk kita kata. Tapak tangan duduk atas sendi, pakai ayat mari takut, tak harus kita pakai jen. Itulah, selalu kata Rasulullah SAW, memegang tangan kiri sewaktu sembahyang. At-tawajjuh. Awal ta'urusul. Allah Akbar, ta'urusul ni. Dalam hadis memang tak ada. Tapi dalam kitab-kitab Al-Qasar Al-Talibi itu ada. Dia ambil warna wallah alam. Semuanya dia ambil tengok tu. Dia kata nak tekuk hati. Hati duduk balik kiri. Kalau sedih duduk balik kiri. Jadi dengan sebab hati selalu selebih fikir yang uduh. Was-was apa. Maka bila kita tekuk sikit tu dia menurut. Maka tidak banyak. Itu pandangan dia. Wallah alam. Kita nak terima boleh terima. Pasal kata apa lah dia. Kalau dia tu payah pelam duduk mikir banyak. Begitu duduk. Tapi kita nak tunggu sampai gitu mengenai tidak ada asas kita boleh pegang, tidak ada. Kalau ada asasnya ialah bawah pada pusat, atas pada pusat, dan di dada. Itu ada. Kalau di yang balik kiri ke belakang ni, dalam kita ada tapi tidak ada asas lah. Sallallahu alaihi wasallam.